Okey, kita mulakan kelas kita dengan apa ni? Cikgu nak terangkan yang latihan praktis komprehensif muka surat kalau kamu tengok buku teks muka surat 206. Sebelum ni cikgu dah bagi dah praktis 7.2D, dah bagi video. Jadi hari ni kita nak sambung praktis komprehensif. Okey, sebelum kita sambung, cikgu nak terangkan berkenaan dengan contoh ni. Mungkin awak tak berapa nak faham kan. Okey, graf laju masa di sebelah. Ni graf laju masa. Okey, di sebelah adalah gerakan sebuah van. Okey, sebuah van tempoh T saat. T saat dia tak bagi lagi berapa saat berapa masanya yang terakhir tu. Jadi kadar perubahan laju terhadap masa dalam 3 saat yang pertama. Okey, ni cikgu tunjuk contoh dulu Bagi contoh dulu. Okey, 3 saat yang pertama bermaksud kita kena cari dalam 3 ni lah. Ni 3 saat. Yang pertama, dia kata kadar perubahan laju terhadap masa. Bila dia kata laju terhadap masa, bermaksud awak kena cari kelajuan bahagi dengan masa. Ada orang mana? Okey, laju masa adalah jarak bahagi laju bahagi masa lah. So lajunya adalah 30. Jarak bagi perubahan kelajuan ialah jarak bagi masa. Okey, jadi kita ambilkan jarak dalam 3 saat yang pertama, 30 ni dia start 12. Lepas tu dia bergerak sehingga 30 meter per saat. Jadi kita ambil kelajuan jarak laju bagi masa. Okey, laju 30 tolak 12. Kita kena tolak lah sebab dia bukan pergi kepada kosong. Dia bukan pergi, dia bukan start dari kosong. Bukan gini. Bukan gini. Kalau kosong, 30 tolak kosong. Bermaksud antara jarak ini, dalam jarak 3 saat ni, dia bergerak di antara 12 hingga 30. 12 hingga 30 meter per saat. Jadi 30 tolak dengan 12 per dengan jarak masa dia ialah masa pertama 0, masa kedua 3. So formula dia macam ni Jarak pertama, laju kedua tolak laju kedua tolak laju pertama per dengan masa kedua tolak masa pertama. Masa kedua tolak masa pertama. Okey. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Okey, jadi bila kita tolakkan, jadi kita ambillah laju pertama ni, laju kedua adalah 30, tolak dengan 12, masa pertama kedua 3, tolak dengan 0. So, inilah 30 tolak 12, kita sekejap. Kira kalkulator awak, 30 tolak 12 berapa? 30 tolak 12. 18. Okey, 18.
18. Hmm. 18 per dengan 3. So, 18 bagi 3, 6 meter per saat. Kemudian dia kata jarak yang dilalui dalam meter dalam tempoh 10 saat pertama. So, ambil yang ni. Ambil bahagian ini. Ni. 10 saat pertama ni ya. Jadi, seperti yang kita tengok, bentuk dia adalah, kejap ada orang masuk. Assalamualaikum, Muhammad Hazika. Google. Okay, so bentuk dia adalah gabungan ini ya. Kalau awak tengok sini adalah trapezium. Bentuk A bentuk A ni adalah trapezium. Bentuk B segi empat tepat. Nampak Ni segi empat tepat. Dan yang ini adalah trapezium. Okey, kita ambil trapezium dulu. Jarak A ialah nak cari jarak adalah sama dengan luas pada graf. So, kita cari luas ni. Luas bagi trapezium. Macam mana formula luas trapezium? 1/2 darab okey, cikgu lukis dulu Kalau ikutkan bentuk dia macam ni kan. Bentuk A tu. Jadi cikgu baringkan dia, kita akan jadi gini. Ni baringkan dia kan. Okey, jadi kita akan nampak ini adalah ukuran tinggi. Yang ni adalah ukuran panjang atas dan bawah. So, untuk mencari formula luas trapezium ialah 1/2 didarab dengan jumlah tinggi darab dengan hasil tambah kedua-dua panjang. So sekarang ni jumlah tinggi dia macam mana boleh dapat 3? Bermakna sini 3. Kan kalau kita tengok daripada menyerong gini, ni 3, sini kosong. Betul tak? 3 tolak kosong, 3 lah. Lepas tu ini tambahan panjang ini adalah 30. Daripada bawah ke atas ni 30. Dan yang ni adalah 12. So 30 tambah dengan 12. So 12 tambah 30. Allah tak nampak. Okey, 12 tambah 30. Itu untuk trapezium. Okey, so ini untuk trapezium. Lepas tu kita tambah pula dengan keluasan yang ini pula. Keluasan, ini apa ni? Dia panggil rectangle. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Untuk jarak ni antara ini antara ni adalah 10 tolak 3. 10 tolak 3, 7. 7 didarab dengan 30. Ni nampak ni 10 tolak 3. Darab dengan tinggi dia 30. So 30. So 1/2 darab dengan 3, darab dengan 12 tambah 30. Awak kira lah guna kalkulator. 12 tambah 30. 42. 1/2 darab 3 darab 42. Tambah. Okey. 10 tolak 3, 7. 7 darab dengan 30. So yang ni kita boleh ni 42 kan? Ni 42 ni. 3 darab 42.
42 ni kita boleh mansuhkan jadi 21. 21 darab 3. Okey, 21 darab dengan 3. 21 darab 3 adalah 63. 63 tambah 7 darab 30 berapa? 30 darab 7. 210. So jumlahnya semua sekali adalah 210 tambah 63, 273. So apa formula untuk mencari jarak adalah keluasan graf ini. Kalau dia kata dalam tempoh 10 saat, maknanya kita ambil sampai 10 saat. Yang ni kita abaikan. Luas segitiga ni kita biarkan sebab kita nak sampai 10 saat. Okey, lepas tu nilai T, cari nilai T sekiranya dia kata magnitude kadar. Assalamualaikum, siapa yang baru masuk ni? Assalamualaikum yang baru masuk. Okey, tak dah nak tengok tadi. Okey, so nilai T adalah Anis. Assalamualaikum Anis. Okey, nilai T ialah jika magnitude kadar perubahan laju masa perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitude perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Bermaksud di sini kelajuan di sini 3 saat yang pertama ni sama dengan dia kata selepas saat ke-10. Okey, yang ni sama kelajuan dia. Jadi berapakah nilai T? So kelajuan bagi 3 saat yang pertama tadi kita dah dapat 6 meter per saat. Bermaksud di sini kita teruslah ambil ni 3 pecutan. Pada 3 saat pertama kita dah kira dah dekat atas ni kan. So tukar terus kepada 6. Ni. Jadi kita ambil saja kelajuan yang terakhir ni adalah jarak yang laju bahagi masa. Laju yang kedua adalah 30. Bateri low. Alamak. Earphone cikgu bateri low lah pula. Cikgu tukarlah. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak suara guna speaker ni? Speaker laptop je. Boleh? Boleh respon seorang? Boleh. Cikgu, mic tutup. Hello. Dengar tak? Dengar. Okey. So, jadi kita dah dapatkan jumlah pecutan ataupun kelajuan
jumlah kelajuan dalam 3 saat yang pertama. Kan? Dalam soalan K. 3 saat yang pertama kelajuan dia adalah 6 meter per saat. Jadi kita masukkan di sini 6 meter per saat bersamaan dengan, dia kata sama kadar kelajuan untuk yang terakhir ni adalah sama dengan yang 3 saat ni. Selepas 10 saat ni kadar dia, kelajuan dia sama. Okey? Jadi dia samakan dengan 6. Macam mana nak dapatkan? Okey, sini T jarak laju pertama kedua tolak laju pertama ialah kosong. Okey, 30 tolak dengan kosong. 30 tolak kosong. Kenapa dia negatif? Sebab dia bergerak makin lama makin slow. Jadi kena buat negatif. Negatif, negatif. Jadi laju kedua, jarak kedua, laju kedua ialah kosong. Ni kosong. Sini kosong kan? Laju pertama 30. Jadi kosong tolak 30. Per dengan jarak atau masa yang kedua ialah T, masa pertama 10. Bermaksud di sini, kenapa kita kena tolak yang ni tolak ni? Sebab ni yang kedua. Ni yang pertama. Dia bergerak dari sini, lepas tu dia bergerak ke sini. Okey, so 0 tolak 3. Maksudnya ni laju ialah jarak ialah bukan jarak. Kelajuan bahagi masa Kelajuan bahagi masa. Kadar perubahan kelajuan dia. Kelajuan bahagi dengan masa. Ni kelajuan bahagi dengan masa. So 0 tolak 3. 0 tolak 30. 30 ni. 0 tolak 30. 0 tolak 30. 0 tolak 30. Lepas tu T tolak 10. Okey, ambil itu, letak di sini. Ni. Sini. Sini. Okey. So, jadi 0 tolak 30 jadi negatif 30. Ni kan? Ni 0 tolak 30 jadi negatif 30. Kenapa negatif? Sebab kadar perubahan dia semakin menurun. Okey, jadi negatif jadi positif. 30. T tolak 0. Kita tak dapat lagi nilai T sebab kita nak cari nilai T lah ni. So, nilai T tu kita bawa pergi sebelah. T tolak 10 tu kita bawa pergi sebelah sini. Jadi dia akan jadi tinggal 30 bersamaan dengan 6 didarab dengan T tolak 10. Lepas tu 6 tu kita bawa pergi sebelah sini, dia akan jadi bahagi. So 30 bahagi dengan 6 bersamaan dengan T tolak 10. So 30 bagi 6 berapa? 5 5 T tolak 10. Jadi T 10 ni pula, negatif 10 ni kita bawa di sebelah sini jadi positif. 5 tambah 10 sama dengan T. So T adalah 15. So masa yang berlaku adalah 15 saat. Sini 15 saat. Itu saja. Maksudnya perubahan kadar yang diberikan adalah sama dengan ni. 0 hingga 3 ni bersamaan dengan 10 kepada T. Okay.
So kita samakanlah kadar kelajuan dia tu. Kadar kelajuan pada 0 hingga 3 ni adalah 6. Kadar kelajuan adalah 6. Kadar kelajuan 10 hingga T adalah yang ni. Yang ni. Jadi kelajuan dia sama 6 juga. Bermaksud di sini ambil formula laju bahagi masa, kita bolehlah mencari nilai T berapa. Okey, kita tengok practice komprehensif. Praktis komprehensif menunjukkan graf soalan nombor 1. Okey, nanti boleh salin. Okey, boleh salin soalan dalam buku teks, muka surat 206. Soalan nombor 1, 2, 3 je cikgu nak bincang sekarang ni. So, graf praktis komprehensif, graf jarak masa di sebelah ini adalah menunjukkan gerakan sebuah bas ekspres dalam masa 14 minit. So, ini 14 minit. Okey. Kira, hitung tempoh masa bas tersebut. Okey, tempoh masa. Bas tersebut berada dalam keadaan pegun. So, apa maksud pegun? Pegun adalah keadaan dia bergerak secara stabil. Dia tak bertambah kelajuan. Maksudnya kalau 100 km sejam, 100 km lah situ. So, berapakah jarak tempoh masa dia? So, kita kira ya. Tempoh masa dalam keadaan pegun adalah 10 tolak 4. 6 minit. Itu saja. B pula ni. Okey, kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir. Okey, 4 minit yang terakhir ialah sini. 4 minit terakhir ialah di antara 10 minit hingga 14 minit. Berapakah jarak? Jarak yang berlaku ialah laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini formula kita. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, so laju jarak bahagi masa. Tapi sekarang ni dia nak jarak bahagi masa lah. So jarak dia berapa? 10. Ni sini, kawasan sini. Jarak yang kedua ialah 10, jarak yang pertama ialah 6. So 10 tolak dengan 6 per dengan 14 tolak dengan 10. 14 tolak 10 Okey. Sekarang ni, ini minit ya, minit. Okey. So berapa ni? 10 tolak 6 berapa? 4. 14 tolak 10, 4. Sekarang ni 4 minit. Dia nak dalam jam. Dalam jam bermaksud 4 bahagi 60. Maksudnya sini 4 bahagi 4 minit per 60 minit. Sebab dia nak jam. Jadi kita kena bahagi dengan 60 lah. Daripada minit kepada jam, minit bahagi 60 dapat jam. Contohnya 60 minit. 60 minit ialah 1 jam. 60 bahagi 60, 1 jam. Betul tak? So, sekarang ni, kalau bentuk bahagi macam ni, dia akan jadi, kita tukar kepada bentuk darab. Bila tukar kepada darab,
Yang bawah duduk di atas, yang atas duduk di bawah. So, 60/4. So, sekarang ni kita boleh permudahkan. 4 dengan 4 ni 1. So, 60 meter, kilometer. Kilometer, bukan meter. Ni kilometer ni. Ni kilometer. Kilometer sejam. Kenapa kilometer sejam ni? Dia sebenarnya asalnya 60, ni cikgu nak terang sikit 60 kilometer per jam. Jam ni adalah jam kuasa 1 kan? J kuasa 1. Kalau tak ada kuasa tu bermaksud kuasa 1. Per ni bila kita bawa naik atas, kita nak letak dia di sebelah kilometer, bermaksud yang kuasa positif ni bila kita buat naik atas dia jadi kuasa negatif. Itu yang kadang-kadang kita tulis kilometer sejam, jam tolak 1 bermaksud kilometer per jam. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Okey. So tukar dalam bentuk gini lah. Kilometer per jam ni. Gitu. Laju yang terakhir ya, laju purata bas untuk tempoh 14 minit dalam kilometer. Laju purata. Jumlahkan semua sekali, bahagikan kepada laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak 14, masa 10 tolak 0. Okey, gini. Jumlah jarak B. Okey, B. SC. Buah sak mata. 14 tolak dan tempoh 14. Okey. Dalam masa kilometer sejam. Okey, so sekarang ni jumlah semua sekali laju jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak berapa? 14 kan dia kata. 14 10. 10 tolak 0. 10 tolak 0. Lepas tu jarak dia 14. 14 tolak 0. Sebab dia nak jarak sehingga 14 minit kan. Tapi di dalam jam, bermaksud sini kena bahagi dengan 60. So 10 tolak 0, 10. 14 tolak 0, 14. Bahagi dengan 14 bahagi dengan, kita buat gini. 10 bahagi 14 per 60. Macam yang cikgu cakap tadi, atas buat naik bawah, bawah buat naik atas, bawah buat naik atas buat turun. Jadikan dia darab, 10 darab 60 bagi 4. Okey, 10 darab 60 bagi 4. Kira. 10 darab 60. 10 darab 60 bahagi dengan 4.
150. Okay. So jawapan dia 150. Kejap Sekejap. Okay, sorry. Cikgu ada kerja sikit. Okay, so ini salah ni. 14 lah. 14. Patut salah pun. 14. 10 darab 60 bahagi dengan 14. Okey, dia akan dapat 42.86 kilometer sejam. 40 berapa tadi? 42.86. Jam tolak 1. Okey. So, nak salin tak? Ni soalan nombor 1. Ni A, ini B dan ini C. Okey, salin dulu. Ini tak payahlah. A senang je. B pun okey. Yang C pun sama juga. Okey. Dah siap dah? Siap dah. Nanti cikgu nak tengok tau. Banyak dah cikgu minta, tak ada pun orang layan. Okey, soalan nombor 2. Jika sebuah kereta dan sebuah bas persiaran bergerak sejauh 150 kilometer dalam masa 3 jam. Okey. Lepas tu graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan kedua-dua kereta dan bas persiaran tersebut. Hitung kadar perubahan jarak terhadap masa. Jarak terhadap masa. Kereta dalam kilometer sejam untuk 42 minit yang pertama. So sekarang ni dia bagi jam. Kat mana 42 minit tu? Kita tengok ya, 42 bahagi 60 berapa jam? 42 bahagi dengan 60 adalah 0.7 jam. So sini. Dia nak kadar perubahan jarak terhadap masa, jarak per masa dalam masa 0.7 jam. So, soalan A berbunyi jarak masa untuk kereta ya. Kereta ni adalah yang warna hijau ni. Ni, kereta adalah berwarna hijau. Yang berwarna pink ni adalah bas persiaran. So, kita ambil kereta dekat 0.7. Jarak adalah 70. Kelajuan ya. Laju sama dengan jarak adalah 70 tolak dengan 0. 70 lah. 0.7 tolak 0. So, kita kira 70 100. So, jawapan dia 100 kilometer sejam. Okey, soalan B pula. Nilai T. Nilai T, kita tak tahu pergerakan kereta ni
dia punya kelajuan macam mana. So kita dapat kelajuan 0 hingga 70 km ni adalah 100 km sejam. Jadi kita nak cari nilai T, kita ambil nilai bas persiaran yang bergerak secara purata dia sama. So kita ambil daripada start jarak 150 dia pergi ke jarak 70, masa dia adalah T. 0 hingga T. Lepas tu T hingga 3 adalah daripada 70 hingga 0. Okey, faham ya? So, kadar pergerakan dia, kadar kelajuan dia sama. So, kita ambil formula ataupun persamaan yang pertama, iaitu di antara 150 sini. Kita ambil yang sini sehingga T ni, maknanya T kepada 0 hingga T adalah daripada 150 hingga 70. Jadi 70 jarak dia 70 tolak 150 bahagi masa T tolak 0 bersamaan dengan persamaan ini. Start daripada 70 hingga kepada 0 dengan jarak T kepada 3. So, 0 tolak 70 bersamaan dengan T tolak 3 tolak T. Yang kedua, ni yang kedua tolak yang pertama. Yang kedua tolak yang pertama. Ni tadi T tolak 0. Sekarang ni 3 tolak T pula. 3 tolak T. So 70 tolak 150 sama dengan negatif 80 per T. Lepas tu bersamaan dengan negatif 70, 0 tolak 70 kan. Ni 0 tolak 70, negatif 70 per 3 tolak T. So kita darab silang. Yang ni darab ni. T T darab negatif 70, negatif 70 T. 80 darab dengan negatif negatif 80 darab dengan 3 tolak T. Negatif 70 T sama dengan negatif 80 darab 3. 80 darab 3 sama dengan 240. Negatif 240. 80 darab negatif 80 darab negatif T. Positif 8 T. Okay. So, ini kita bawa di sebelah sini, dia akan ditolak. Bukan 8T, 80. Kalau soalan 80T. Okey, jadi negatif 70 tolak negatif 80, tolak 80 bersama dengan negatif 240. Berapa negatif 70? Negatif 70 tolak 80. Negatif 150. Negatif 150. Ini sama dengan negatif 240. Lepas tu 150 kita bawa di sebelah sini, dia akan jadi bahagi.
Jadi 100 negatif T sama dengan negatif 240 bahagi dengan negatif 150. Kira berapa? Negatif 240 bahagi dengan 150. Jawapan dia 1,6. Jadi nilai T adalah 1,6. Okey, C pula. Okey. Kenapa naik turun ni? Okey. Dia tak mau naik dah ni, mana ni? Okey. Okey, kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam kilometer untuk gerakan 80 kilometer terakhir. 80 kilometer terakhir ialah yang ni ya. Di antara 150 dengan 70. Di antara kilometer 70 hingga 180. So jarak dia 150 tolak 70 sama dengan 80 kilometer. Yes. Ni ya, jarak di antara dua ni 70 kepada 150 adalah 80 kilometer. So bermakna jarak daripada Q kepada R. Situ je. Perubahan jarak masa. Okey. Kelajuan dia. Jarak 80 kilometer kan. Dia kan bodoh 80 kilometer. Masa dia T kita dapat dah 1.6 tadi kan. T kita dapat 1.6. Jadi masa dia ialah 3 tolak 1.6 lah. So berapa 1.6 tu? 3 tolak 1.6 tu. 3 tolak 1.6 bersama dengan 1.4. Jadi 80 per 1 titik aku tak boleh. Aduh. Okey, 80 bagi 1.4. 80 bahagi 1.4. Jumlah dia, kelajuannya adalah 57 berapa tadi cikgu dapat? Cikgu guna kalkulator ni, 1 part. 1 part kilometer sejam. Tu jawapan dia untuk C. Okey, salin dulu. A, B dan C. B dah buat dah? Salin lu. Cikgu bagi masa.
Okey. Sambung. C pula. Okey, soalan yang ketiga. C dah. Okey, soalan ketiga. Graf laju masa di sebelah ialah sebuah gerakan motosikal dan kereta. Kereta dan motosikal. Okey, kereta dan motosikal. Hitung tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. Laju seragam yang ni maknanya dia bergerak sama je kelajuan dia. Okey, nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama bagi tempoh T saat. Okey. Soalan dia macam ni. Jawapannya begini. Tempoh masa bagi yang bergerak seragam. Okey, soalan senang je ni. A, tempoh masa dia bergerak dari P ke Q adalah 10 tolak 2. Itu saja. 8 saat. B pula. Jarak yang dilalui oleh motosikal adalah sama dengan jarak kereta. Mana tu? Jadi, kalau yang kita belajar sebelum ni, jarak adalah jumlah keluasan. Keluasan pada yang cikgu tunjuk contoh tadi kan. Keluasan motosikal berapa, keluasan kereta berapa. So sekarang kita ambil kereta dulu. Kereta kita lukis dulu Kereta graf dia berbentuk begini. Tak apa, cikgu buat colour merah lah. Sebab kereta merah tu kan. Bentuk dia begitu. Bentuk motosikal pula begini. Buat tempat dulu, lepas tu dia bentuk gini, bentuk gini, bentuk gini, bentuk gini. Betul tak? Allah, hujungnya. Bentuk gini, bentuk gini, gini, naik pula, turun. Gitu. Jadi kita pecah kepada dua bahagian. Untuk motor ni. Untuk motor ni kita pecah kepada dua bahagian. Satu bentuk trapezium gini. Satu lagi bentuk B. Okay. So, luas. Luas bagi graf pada kereta adalah T tolak kosong. Itu panjang dia. Tinggi dia 10. Jadi, luas segitiga macam mana? 1/2 darab berapa tadi? 10. Sini 10. Sini T. Sebab T tolak kosong, T kan? 10 tolak kosong, kosong. 10. Jadi jarak antara sini ke sini 10, jarak antara kosong ke T adalah T. Sini 10, sini kosong, sini T. Betul tak? Jadi sekarang ni kita ambil jarak tinggi darab T. 1/2 darab dengan tapak darab tinggi. Tapak dia T. Tapaknya T, tingginya 10. Bersamaan dengan yang ni kita kena buat keluasan A dan B tambah. Keluasan A atas ni 2. Sini 2 kan? Sini 2, sini 10.
Jadi jarak di antara atas ni adalah 8. Sini 8 lah. Jadi bersamaan dengan 8. Sini 10. Yang ni jarak kita tak tahu. Jadi T tolak 10. So jarak dia adalah T tolak 10. So persamaan dia trapezium A, kita boleh letak bawah sikit kan. 1, 2, 1, okay. 1/2 darab tapak darab tinggi 10 bersamaan dengan jarak A, apa ni? Formula keluasan A 1/2 darab tapak tambah kedua-dua tapak 8 tambah 10 darab tinggi. Tinggi dia berapa ni? 0 hingga 4. Sini 4. Sini 0, sini 0 hingga 4. Dia gini kan? Ni 0 hingga 4. Sini 4. Start daripada 0 hingga 4. Okey, 0 hingga 4 adalah 4 ketinggian dia. Lepas tu ditambah dengan keluasan B pula. B tu adalah 4 tambah dengan 10. Okey, B kita lukis B sikit. Okey, tinggi dia adalah T tolak 10. T tolak 10. Dia punya tapak sini 10, sini 8. 4, sorry. Sini 4. Begini ya, scan. Kecil sikit lah. Pendek sikit lah, gitu. Gitu yang lebih kurang. Situ 4. So 1/2 1/2 darab tapak dia ada 2, 10 tambah 4 darab T tolak 10. Okay, so kita permudahkan belaka. Yang ni kita permudahkan. Jadi yang ni boleh jadi 5. So 5 darab T adalah 5T. Yang ni pula kita permudahkan. 8 tambah 10 berapa? 1/2 tambah darab 8 tambah 10 18 darab 4. Ataupun nak permudahkan lalu boleh juga ni. Ni 1, ini 2. So sini kita buatlah sini 18 darab hingga 18 darab dengan 2. Tambah yang ni 10 apa? 10 tambah 4, 14 kan? So 14 kita permudahkan lalu dengan ni. Jadi sini 1, sini 7. So dia akan dapat 7 darab T tolak 10. Okey. Gitu. 18 darab 2 berapa? Okey, darab 18 darab 2. 36. So jawapan yang ni belum jawab lagi Kita selesaikan. 36 tambah dengan ini kena darab sesa. 7 darab
T 7 darab negatif 10. Jadi sama dengan 7 darab T 7T. 7 darab negatif 10 negatif 70. Okey. Lepas tu buka lah kurungan. Kita lah buat kurungan dah. 5T sama dengan 36 tambah 7T tolak 70. Tak payah kurungan dah lah. Kita bawa T ke sebelah sini. T ni kita bawa di sebelah sini. Okey. Mula. T bawa di sebelah sini dia akan jadi 5T tolak 7T. Sama dengan 36 tolak 70. 5T tolak 7T negatif 2T. 36 tolak 70 apa? 36 tolak 70. Negatif 34. Lepas tu yang ni bawa ke sini. Negatif 2 ni akan jadi tinggal T saja. Ni negatif 34 bahagi dengan negatif 2. Bahagilah. Yang ni darab. Sebelah ni darab. Bawa pergi sebelah sini jadi bahagi. 34 bahagi 2. Negatif bahagi negatif jadi positif dah lah. Jadi 17. So T sama dengan 17. 17 apa tu? 17 saat. So T adalah 17 saat. Okey, ada soalan? Kita buat 3 je. Okey, salin dulu. Dah siap khabar Siap dah, Ego. Awak dah habis pukul 11.40 kan? Cikgu cakap tak buka mic. Dah 12 suku dah. Tak apalah. Itu saja untuk kali ini. Semoga awak dapat buat latihan yang cikgu bagi tu. Salin, tolong salinlah dalam buku tu. Cikgu buka sekolah, cikgu nak tengok pula ke. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi